Pertamanya, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu bersama dengan para guru dan juga para ulama yang boleh kita ambil pengajaran, pengalaman sebagai bekalan sebelum kita balik ke Malaysia nanti, insya-Allah. Yang kedua, di Selangor memang ajaran sesat paling banyak, tetapi mereka sebenarnya kerja kat KL, doktor. Tinggal kat Selangor. Waktu dia tak kerja tu banyaklah yang ajaran dia bawa sekali dan seumpamanya. Itu juga ada datanya. Apapun, sehingga tahun 2022 pada bulan Januari yang lepas, terdapat sebanyak 47 ajaran yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam berdasarkan kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Daripada 47 itu, 17 daripadanya masih lagi aktif dan usaha cari pengikut, dan sebahagiannya ada pengikut yang aktif bagi duit, sumbangan. Bila minta duit untuk ke masjid, tak banyak dapat. Tapi untuk ajaran yang ni, kejap je, dalam masa 2 hari boleh dapat 80,000 kadang-kadang. Jadi ini juga cabaran kita berdasarkan situasi semasa. Yang ketiga, daripada 47 ajaran itu, bahagian fatwa yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Syukri, Ketua Penolong Mufti, kita telah analisis apakah ciri-ciri dan mungkin muwasafat kepada ajaran-ajaran itu. Kami dapat sebanyak hampir 250 ciri bila dipecah-pecahkan, dan ada ciri-ciri yang dipunyai bersama. Antaranya adalah menganggap bahawa solat Jumaat tidak wajib. Ini ada sebanyak 20 ajaran daripada 47 itu yang mengatakan bahawa solat Jumaat tidak wajib. Apabila kita tengok fail, bila kita tengok perbincangan dan juga hujah mereka, tanya, kenapa kamu kata solat Jumaat tidak wajib? Lalu mereka kata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Boleh tahan? Dia sesat tapi ingat ayat Quran. Kita tak sesat ni, dalil tak ingat. Itu yang bila exam last kali, ya doktor, soalan pertama dia jawab sikit, soalan kedua jawab sikit, yang hujung tu dia minta kat doktor panjang. Minta ihsan dan seumpamanya. Apa pun, mereka kata dalam Quran, dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingat Allah. Dia kata dalam Quran kata zikrullah, tak pun kata solat Jumaat. Jadi kami buat zikir, kami buat majlis bersama dengan kami, maka kami yang lebih tepat sebagaimana yang Al-Quran suruh. Isyaratnya dia nak kata kita lah yang sesatnya. Jadi ini contoh. Yang penting mereka ada hujah dan mereka ada alasan yang kukuh. Walaupun ada banyak perkara yang boleh kita dapat daripada ajaran-ajaran ini sebagai kita bermuhasabah. Ramai yang memahami Al-Quran berdasarkan kepada terjemahan Al-Quran. Ramai yang memahami Al-Quran berdasarkan kepada perkataan, dalalah, lafaz yang kadang-kadang ada maksud pada sudut bahasa itu al-qadrul mushtarak, iaitu satu perkataan yang dikongsi maknanya dengan makna-makna yang lain. Seumpama perkataan sedekah dalam ayat ke-60 daripada surah At-Taubah, cerita tentang asnaf zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Hujung ayat sebut faridatan min Allah. Maka ini bukan sedekah biasa, maksudnya adalah zakat. Apabila disebut sedaqatun jariyah dalam hadis riwayat Muslim berkaitan dengan, iaitu 3 perkara
yang apabila manusia mati maka akan terputus segalanya melainkan 3 perkara. Salah satunya adalah sedaqatin jariyah. Itu majoriti para ulama maksudkan ia lebih kepada wakaf. Dan ada sedekah biasa yang kita jumpa dalam hadis barirah ataupun seumpamanya, itu merujuk kepada sedekah tatawwu' yang hukumnya adalah sunat. Jadi tak boleh kita kata ayat 60 sesungguhnya sedekah itu, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya zakat itu. Zikrullah itu tafsirannya masya-Allah, dia bukan semata-mata maknanya zikir, tetapi kerana khutbah itu dipenuhi dengan zikrullah, seruan supaya bertakwa kepada Allah, seruan supaya kita ini taat kepada Allah dan seumpamanya. Itu contoh. Analisis ini sangat penting dan akhirnya kita ada satu flow yang tersendiri untuk memastikan satu-satu ajaran sebelum diputuskan sebagai menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah. Di Negeri Selangor, saya bersama minta izin, kita ada Majlis Agama Islam Selangor yang ada jawatan kuasa yang banyak. Antaranya adalah jawatan kuasa pengawalan akidah. Dan jawatan kuasa pengawalan akidah ini berada di Jabatan Agama Islam Selangor. Bersama dengan Jabatan Agama Islam Selangor ini ada satu iaitu R&D, iaitu pusat maknanya kajian dan juga pembangunan penyelidikan. Kat sini semua akan diproses, kat sini juga akan dinilai. Bahkan ada ketikanya kita akan masuk ke dalam kumpulan-kumpulan yang bila kita dapat satu-satu laporan, mereka buat satu ajaran yang mula-mulanya meragukan, dapat aduan, dapat laporan, maka mungkin kita akan hantar orang menyamar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi saya cerita ni yang paling boleh diceritakan lah. Yang lagi banyak saya tak ceritakan kat sini sebab dia sangat sulit. Jadi sampai satu peringkat kita dapat laporan yang lengkap, akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa pengawalan akidah. Kemudian kajian itu akan dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa fatwa. Di dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa akan berlaku mubadalatul ara', iaitu tadawul. Kita akan tanya, kita akan maknanya kita akan pastikan kesahihannya dan juga seumpamanya, barulah akhirnya akan diputuskan sebagai satu keputusan fatwa. Fatwa ini nanti akan dibawa ke Majlis Agama Islam Selangor. Di situ nanti tidak akan dibincang, tetapi akan disyurkan sama ada diwarta ataupun tidak diwartakan untuk dibawa perkenan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bila sampai fatwa itu, yang dia akan panggil mufti lah. Dia akan panggil mufti, dia akan tanya, tuanku akan kadang-kadang lebih banyak tanya daripada yang kita debate dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa. Dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor biasanya sangat prihatin dengan isu-isu akidah. Biasanya tuanku akan minta supaya diwartakan, bahkan kadang-kadang tak sempat pergi ke MMKN, warta di depan tuanku terus, berkuat kuasa pada tarikh berkenaan dengan tanda tangan yang diberikan. Itu contoh. Jadi yang pentingnya adalah kita menjaga akidah umat Islam. Tidak mudah untuk kita katakan satu-satu kumpulan sebagai menyeleweng, apatah lagi terkeluar daripada agama Islam. Ada satu fatwa yang menyebut terkeluar daripada agama Islam, iaitulah Ahmadiyah ataupun Qadiani. Tapi ada isu lain rupa-rupanya berbangkit apabila sukar untuk kita buat penguatkuasaan walaupun fatwa itu diwartakan. Kerana apabila, ini nanti Arif akan cerita, apabila kita kata satu-satu ajaran terkeluar daripada ajaran Islam, maka mereka akan claim oleh kerana berdasarkan fatwa kami bukan orang Islam, maka mahkamah syariah tidak berbidang kuasa kepada kami. Jadi itu cabaran dah pula. Jadi ini sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan berkaitan dengan fatwa ajaran yang menyeleweng. Saya ingin memberi nasihat kepada semua mahasiswa dan juga mahasiswi untuk betul-betul kita dalami ilmu dalam bidang masing-masing sebagai ilmu, dan yang bukan daripada bidang kita, maka ia sebagai satu thaqafah yang perlu juga untuk kita luaskan ufuknya. Yang ambil syariah, maka syariah itulah ilmu takhasus kita. Yang ambil usuluddin, itu adalah ilmu yang takhasus kita.
Tetapi yang belajar syariah perlu ambil tahu berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan lughah dan juga seumpamanya, kerana ia membantu. Bila sampai di jabat mufti, rupa-rupanya bila orang panggil, ustaz, kami nak pencerahan tentang akidah sekian, saya tak boleh untuk menolak. Saya kata, maaf, saya bidang syariah dan bidang usul fiqh. Tak boleh. Dia kata, mufti kot. Bila mufti dia ingat semua kita tahu. Tapi latar belakang akademik kita tahu. Orang akademik dia akan hormat bidang masing-masing. Tetapi sampai di peringkat ini sudah tidak ada alasan untuk kita kata kita bidang sekian dan sekian. Maka kita kena tahu semua perkara. Masa 4 tahun sangat pendek dan sangat sekejap. Kalaulah Imam Ahmad Ibn Hanbal, tokoh dan pengasas kepada mazhab Hanbali yang meninggal pada tahun 241 Hijrah, membayangkan dan mentashbihkan bahawa kehidupan itu sangat pendek dan sekejap dalam satu syairnya, adhanul mar'i hina tiflu ya'ti wa ta'khirus salati indal mamati dalilun ala anna al-hayata yasir kama bainal adhani wassalati. Sesungguhnya azan seseorang itu akan dikumandangkan bila bayi dilahirkan, sunat. Kemudian matinya nanti barulah disolatkan. Lahir azan, solatnya bila? Dilambatkan solatnya ketika meninggal dunia. Gambaran ini disimpulkan oleh Imam Ahmad. Ini menunjukkan kehidupan itu cukup sekejap dan ringkas, seumpama di antara azan dan juga solat. Kalaulah kehidupan yang begitu kita rasa 30 tahun, 40 tahun, Imam Ahmad kata pendek, apatah lagi 4 tahun ataupun kurang daripadanya. Wa ma baluka wa huwa min babil aula aqsar wa aisar.